Okay, sorry, separuh je cikgu record. Okay, so korang tengok definition ya. Displacement atau sesaran adalah jarak terpendek daripada position awal dengan position akhir. Sesaran, senang dia adalah korang tengok je. Awal dia dekat mana? Awal dia dekat A. Akhir dia kat mana? Akhir dia dekat C. Tengok tu je. Tak payah fikir dia jalan jauh mana, tak perlu. Okay, awal dia dekat A, habis dia dekat C. So jarak antara A ke C itulah kita punya sesaran. Okay, cikgu ulang, sesaran tu adalah jarak antara initial dengan final point dia. Initial dia A, final dia C. Ambil yang itu sahaja. Itulah sesaran. So rasa-rasa apa jawapan dia daripada A ke C? Okay, so daripada A pergi ke C, jawapan dia adalah 7 meter. Macam itulah cerita dia. Okay. So yang sesaran ni kan, dia tak kisahlah awak jalan jauh mana pun, yang penting dia nak tengok ending kat mana. Okay, contoh. Katakanlah ada seorang pelajar ni, okay, dia lari padang. Dia lari keliling padang, okay, padang warna hijau. So dia lari keliling padang, lari keliling padang. Lepas tu dia sampai balik ke tempat asal tadi. Padang tu jarak dia, maksudnya kalau kita ambil pembaris dan kita ukur seluruh padang tu dia 400 meter. Okay, so budak ni dia lari keliling padang sejauh 400 meter, lepas tu dia kembali ke tempat asal. So, korang rasa berapa dia punya jarak? Soalan cikgu jarak Okay, so jarak dia adalah 400 meter. Kenapa? Sebab itulah memang betul-betul yang dia lalu. Okay, ingat jarak tu yang betul-betul dia lalu. Okay, so sekarang ni sesaran atau displacement berapa? Okay, ingat balik kalau siapa dia macam ni, sesaran tu adalah jarak daripada point asal sampailah point akhir. Maksudnya dia start dekat sini kan, dia habis pun dekat sini. So sesaran dia sebenarnya adalah 0 meter. Yes. So tak kira lah awak lari satu Malaysia sekalipun, okay, kalau awak kembali ke tempat asal, sesaran still kosong. Sebab sesaran adalah jarak antara tempat, kiranya dia tak ikut berapa yang awak dah lalu. Dia just tengok, okay, awal awak kat mana, habis awak kat mana. Dia tengok jarak yang itu sahaja. Itulah dia sesaran. Okay, setakat ni boleh bezakan tak antara jarak dengan sesaran? Ya, displacement ni macam shortcut. Lebih kurang macam tu, awak boleh bayangkan displacement tu macam shortcut. Like, macam sebab tu dia adalah jarak terpendek, shortest distance, shortcut tu. Okay. Tak apa, kita buat soalan lagi, jangan risau, kita ada soalan lagi. So cikgu padam dulu, kita try next question ya. Okay, cuba jawab soalan nombor 1 dulu. Jangan jawab 2 dulu nanti cikgu confuse tengok jawapan korang. Tengok nombor 1 dulu. Okay, setakat ni yang hantar semua betul. Soalan dia kira jarak so tengok betul-betul. Oh, by the way, tips. Kalau fizik kan, bila korang jawab tak ada unit, kita consider salah tau. Sebab bila korang jawab contoh, katakanlah 10. 10 apa? Meter, saat, kilometer. Sebab dia lain. So, kalau fizik kena ada unit. Nak bagi tahu nilai tu apa bendanya.
So dalam kes ni, soalan ni kata kira jarak, calculate distance daripada A ke B. Ingat jarak tu yang betul-betul dia lalu. So daripada A, dia pergi ke sini dulu. Inilah dia, 20. Daripada sini, dia pergi ke sini pula, 30. So jarak dia adalah 20 tambah 30, awak akan dapat 50 meter. Okay, ni jarak dia. So, cuba buat nombor 2. Kira sesaran daripada A ke B. Yang ini kan, dia matematik sikit. Maksud cikgu, dia ada kaitan dengan matematik. Tak apa, try dulu. Ada yang betul, ada yang salah. Jangan risau, belajar. Try Okay. Konsep dia macam ni. Tadi kita kata shortcut kan? Okay, bila shortcut maksudnya A pergi ke B, kalau diikut jalan ni jalan jauh. Tapi kalau shortcut maksudnya A ni straight ke B. Okay, A ni straight ke B. Jadi, kalau A straight ke B, kita pakai Pythagoras theorem. Yes, betul. So, kalau korang ingat, Pythagoras theorem adalah, katakanlah ni A, ni B, ni C. So, untuk dapatkan C, dia adalah square root kepada A tambah B kuasa 2. A kuasa 2 tambah B kuasa 2, kita square rootkan total, kita akan dapat nilai C. So, dalam kes ni, A kita adalah 20 tambah B kita adalah 30. Square root, dapatlah jawapan 36 meter. Okay, so skill matematik korang tak boleh tinggal. Macam itulah cerita dia, sebab itulah dia dapat 36 atau 36.1. Okay, untuk soalan 1 dan 2 ni faham tak? Point tu boleh juga kalau nak tulis. Dalam working, yes, tulis. Dia depend sebab biasanya soalan macam ni dia masuk dalam soalan objektif. So kalau objektif jawapan akhir je lah. Tapi kalau benda ni dalam subjektif, dalam paper tu yes, buat working. Sebab kalau tak awak tak tahu macam mana tiba-tiba boleh dapat final answer. Okay, so macam itulah cerita dia. Okay, sekarang cikgu padam. Mari kita proceed untuk soalan seterusnya. Okay, yang tadi dah habis. So kenapa pentingnya benda tu? Okay, sebab kita nak belajar formula seterusnya. Okay, nampak, tengok yang dalam kotak dulu. Formula dia adalah V sama dengan D bahagi dengan T. Okay, tapi V ni boleh jadi dua benda tau. V boleh jadi laju, speed. V boleh jadi hal laju, velocity. Cikgu ulang, V boleh jadi laju ataupun speed. V juga boleh jadi hal laju atau velocity. Formula sama, nampak macam sama tapi beza sebab speed kita guna jarak. Okay, tapi velocity atau hal laju kita guna displacement. Okay, so tengok laju ataupun speed, formula dia adalah distance bahagi time. Laju, jarak bahagi masa. Tapi kalau hal laju atau velocity, displacement bahagi time. Sesaran bahagi masa. Sebab tu tadi kalau kita salah pasal sesaran dengan jarak, nanti dia akan berturut sampai last salah sebab speed kita salah atau velocity kita salah. Okay, so dalam fizik biasanya korang kena ingat definition. Okay, dia bukan kira-kira je, dia banyak konsep juga. Di antara benda yang korang kena ingat adalah definition. Okay, di antara benda yang korang kena ingat adalah definition.
Jadi sekarang ni, perasan tak definition dia nampak macam sama, kecuali satu perkataan je berubah. Okay, rate of change of distance, kadar perubahan jarak. Rate of change of displacement, kadar perubahan sesaran. Okay, cikgu bagi tips apa-apa formula, okay, apa-apa formula yang ada bahagi dengan masa, definition dia biasanya kalau bahasa Inggeris dia ada perkataan rate of change of benda dekat atas dia. Dalam bahasa Melayu dia akan kata kadar perubahan benda atas dia. Okay, cikgu repeat contoh. Speed adalah distance bahagi time. Jarak bahagi masa. So ada bahagi masa kan? So mesti ada rate of change, kadar perubahan. Tengok benda atas dia. Atas dia adalah jarak. Atas dia adalah distance. So rate of change of distance. Kadar perubahan jarak. Okay, tapi kalau velocity bahagi masa juga. So rate of change juga. Tapi atas dia apa? Displacement. So rate of change of displacement. Kadar perubahan sesaran. Okay, boleh faham tak point tu? Di mana kadar perubahan apa? Tengok benda atas dia. Okay, kalau jarak, jarak lah. Okay, so daripada formula kita boleh hafal definition tu. Okay, sekarang cikgu nak tanya, faham tak pasal definition yang cikgu cakap tadi tu? Okay, benda ni penting sebab nanti kan dekat belakang-belakang korang akan jumpa lagi banyak formula yang bahagi dengan masa. So tak adalah macam nak kena hafal satu-satu. Kalau bahagi masa je mesti kadar perubahan something. Something tu apa? Tengok atas dia. Macam itulah cerita dia. Okay, sekarang ni ingat formula untuk laju jarak bahagi masa, distance over time. Untuk velocity, laju, okay, sesaran bahagi masa, displacement bahagi masa. Okay, unit. Okay, unit ni penting Sekarang ni jarak. Korang rasa jarak apa unit dia? Apa unit jarak atau sesaran? Dua-dualah sama je unit dia. Jarak dengan sesaran, rasa-rasa apa unit dia? Okay, bagus. So jarak atau sesaran basically panjang lah. Okay, dalam SI maksudnya standard unit kita adalah meter. Bagus. Distance atau jarak standard dia adalah meter. Okay, masa T, time. Korang rasa unit dia apa? Very good. Okay, so kalau time unit dia adalah second. So meter bahagi dengan second, korang akan dapat ms negatif 1. Kalau ms negatif 1, ini salah tau. Sekejap cikgu nak cakap, ni salah tau. Salah. Okay, kalau korang nak buat negatif kat sini, jangan letak per. So meter saat negatif 1. Kenapa? Sebab saat ni bila bawa naik atas dia jadi negatif. So ms negatif 1. Okay, ada juga yang akan belajar meter per saat, sama je maksud dia. Tapi dalam buku teks untuk silibus KSSM, kita guna format yang ni supaya senang, semua orang seragam. Okay, cikgu ulang, unit. Okay, sebab tu formula tadi cikgu cakap penting. Daripada formula unit pun kita boleh dapat. Yes, index law, betul. Okay, daripada formula unit pun kita boleh dapat. Meter bahagi saat dapat ms negatif 1. Nampak tak? Daripada formula kita boleh dapat definition, kita boleh dapat formula dan kita boleh dapat unit. Okay, point dia adalah laju, unit dia adalah ms negatif 1. Yang ini faham? Okay, unit tu kena guna SI sahaja ke tidak? Okay, dia depends pada soalan. Biasanya kita pakai SI unit.
Okey, tapi kadang-kadang soalan cakap juga, okey, cari dalam kilometer hour. Kalau kilometer hour gunalah kilometer hour, dia depends. Tapi macam mana pun still jarak bahagi masa. Okey, so cikgu proceed dulu. Point dia, kesimpulan dia adalah ms negatif 1 lah. Tu je cikgu nak cakap. Okey, sekarang kita try. Sekejap Okey, cuba jawab soalan A je dulu. A sahaja dulu Tengok soalan, baca, lepas tu kira jawapan untuk A. Baca ayat betul-betul baca betul-betul soalan dia. Dia kata dia daripada X, dia pergi ke Y, lepas tu dia patah balik ke X dalam masa 40 saat. Tengok betul-betul. Cikgu bagi lagi 30 saat untuk try. Baca soalan betul-betul penting. Okay, so math ni kita tengok. Untuk soalan yang pertama, soalan dia cakap mula-mula dia dekat X, dia berenang. Laju ni. Lepas tu dia patah balik dalam masa 40. Maksudnya pergi dah 100. Patah balik lagi 100. So jarak dia mestilah 200. So ingat formula dia adalah jarak bagi masa. So jarak dia adalah 200. Masa dia adalah 40, korang dapat 5. Jangan lupa unit ms negatif 1 ataupun 5 meter per second, boleh juga. So untuk A jawapan dia adalah 5. Sesiapa yang jawab 2.5 tu mesti korang tak baca, dia patah balik. Hati-hati, soalan suka hati dia nak tanya. Okay, so korang kena tahulah. Anyway, itu adalah soalan untuk A. Sekarang cuba jawab B pula. Okay, ingat buat dulu tapi cikgu tulis. Velocity adalah sesaran bahagi masa. Sebab tu penting untuk kita tahu pasal sesaran tadi. Okay, cikgu padam kejap ni. Okay, ingat sesaran tu daripada, mula-mula dia daripada X pergi ke Y. Lepas tu dia patah balik kan. Tapi korang kena ingat, kiranya awal-awal dia dekat X. Last pun dia dekat X juga. Nampak tak? Mula-mula awal dia dekat point X. Akhir pun dia masih di point X. So kalau awal point X, akhir point X, berapa jarak antara X ke X? Sebab ingat tak, tadi kita belajar sesaran tu maksudnya point awal dengan point akhir. Tak payah ukur apa yang dia dah jalan, tak kisah. Yang penting kita tengok awal kat mana, akhir kat mana. So sesaran dia adalah kosong. So sesaran dia adalah kosong bahagi dengan masa 40. So korang still akan dapat kosong ms negatif 1. Nampak unit sama tapi nilai dia tak sama. Kenapa? Tadi dia bergerak, kita tengok dia punya jarak semua. Tapi sesaran kita tengok ending je. Start kat mana, habis kat mana, tengok jarak itu saja. Itulah sesaran dia. Macam itulah ceritanya. Okay. So untuk soalan dekat sini A dengan B, A jawapan dia 5 ms negatif 1, B jawapan dia adalah kosong ms negatif 1. Faham tak?
Boleh korang? Okey ke ni? Okay, so cikgu nak proceed ni. Laju kan, tapi yelah sebab cikgu kalau boleh nak sampai pecutan hari ni. Memang kena tulis unit, yes. Okay, kenapa? Sebab macam cikgu kata, okay contohlah, katakanlah orang kata kat korang, korang jalan 5, orang tu kata cakap kat korang, ada seorang ni dia minta korang, okay tolong jalan 5. 5 apa? 5 meter ke? 5 kilometer ke? 5 sentimeter ke? Yes, kosong pun. Okay, sebab kita nak bagi tahu kita tengah cakap pasal apa. Ya, kita tulis unit untuk semua, selamat dia. Okey, sasaran dia adalah 100 tolak 100. Yes, betul. Okey, settle So cikgu padam dekat sini. Okey, ni tak payah. Okey, acceleration. Okey, acceleration ataupun pecutan. Okey, korang tengok sekarang ni, ini adalah formula dia. A sama dengan V tolak U bahagi T. A sama dengan V tolak U bahagi T. So tadi dia macam ni, V dengan U, dua-dua adalah hal laju, dua-dua adalah velocity. Okey, tapi satu adalah awal, initial, satu lagi adalah akhir, final. So mana nak tahu siapa initial, siapa final? Okay, cikgu nak tanya, kalau lah korang baca A, B, C, D, E, bla bla bla, siapa dulu? Siapa awal, U ke V? Kalau korang baca A, B, C, siapa awal? U atau V? Yes. So, awal adalah U. Ni cara mengingat. Sebab banyak dia macam last level student still macam siapa pula U, siapa V, siapa awal, siapa akhir. Itu cara nak ingat. Awal adalah U sebab kita baca U dulu. Akhir adalah V. Okay. So, hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi masa. Hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi masa. Final velocity minus initial velocity divided by time. Itu adalah acceleration. Okay, sekarang tengok bahagi masa kan. Tadi cikgu cakap apa-apa pun kalau bahagi masa dia mesti ada rate of change. Benda atas dia. Ataupun kadar perubahan benda atas dia. Siapa atas dia? Siapa atas time? Dalam formula bahagi dengan masa. So rate of change of benda atas dia. Kadar perubahan benda atas dia. So benda atas dia adalah velocity. Hal laju. Dapatlah hafal formula dah. Sebab tu cikgu cakap tadi, korang kena, dia macam banyak tau benda nak kena ingat. Jadi try untuk pastikan korang ada cara yang paling mudah untuk korang ingat. So untuk cikgu, pecutan formula dia adalah A sama dengan V tolak U bahagi T. So ada bahagi dengan T. Bila ada bahagi T je mesti definition tu ada rate of change of something. Kadar perubahan sesuatu. Sesuatu tu adalah benda di atas T tu. So dalam kes ni, sesuatu tu adalah velocity. Sesuatu tu adalah hal laju. Jadi A sama dengan V tolak U bahagi dengan T. Okay, dapatlah rate of change of velocity ataupun kadar perubahan hal laju. Okay, setakat ni pasal definition dengan pasal formula, faham tak?
Okay. So, cikgu padam dulu. Sekarang masa perubahan, tak apa, masa perubahan tu nanti bila awak tengok soalan awak akan tahu apa maksud masa perubahan tu. Yang penting masa. Kejap lagi kita tengok soalan, awak akan faham maksud masa perubahan tu. Okay, tak apa, yang tu waktu kita buat soalan kita tengok Okay, so sekarang ni unit pula. Okay, korang, tadi V apa unit dia? Apa unit untuk hal laju ataupun apa unit untuk hal laju tadi? Bagus, pandai. Ingat lagi. Hal laju unit dia adalah ms negatif 1. Kan? Sekarang dia bahagi dengan masa. Dia bahagi dengan S. Laju korang kena betul-betul ingat tadi M tu adalah jarak. So sekarang ni soalan dia adalah unit untuk laju. Laju adalah ms negatif 1. Okay, so ms negatif 1 bahagi dengan S, kita akan dapat ms negatif 2. So ini adalah unit dia. So jarak atau sesaran, unit dia adalah meter. Okay, laju atau hal laju, unit dia adalah ms negatif 1. Pecutan, okay, ataupun acceleration, unit dia adalah ms negatif 2. Tengok sekejap, ada soalan cakap ya. Ada hal laju dalam unit kmj, ada juga. Okay, sebab tadi kan laju ataupun hal laju unit dia kan, formula dia kan D bahagi dengan T. So D ni boleh je dalam meter, boleh je dalam kilometer, sentimeter pun boleh. Okay, so T ni boleh je dalam saat, boleh juga dalam jam. Okay, boleh juga dalam saat. So kalau okay, kalau yang ini meter dengan saat, dia akan jadi ms negatif 1 lah. Kalau kmj, dia akan jadi kmj negatif 1. Kalau cms, dia akan jadi cms negatif 1. Cuma yang dari tadi cikgu ajar ni sebab ini adalah standard unit dia. SI unit. Okay, setakat ni korang okey tak? Faham? Hal laju tu velocity, yes betul. Alright, so cikgu padam. Kita pergi next. Okay, cuba buat soalan ni sekejap, buat je dulu. Cikgu tulis formula. Dia cakap pasal pecutan. So formula dia adalah A sama dengan V tolak U bahagi dengan T. Okay, try dulu. Tak tahu tak apa, cuba dulu. Okay, kejap lagi cikgu akan explain macam mana nak dapat. Cikgu bagi peluang untuk korang brain dulu. Okay, Faris betul. Nur Adlina pun betul. Zinira betul, tapi jangan lupa unit ya. Syamil pun sama, Akmal pun sama. Jangan lupa unit. Jawapan betul dah?
Okay, Beatrice betul, Syah betul, Azrina betul. By the way korang better jawab dalam decimal tau. Tak ada kalkulator tak apalah, tapi nak bagi tahu better jawab dalam decimal. Azrina, Syed, Janani betul. Anis betul, unit mana Anis? Syafana betul. Very good. Putri Nur Syahira pun betul. Isha betul. Okey. Kepada sesiapa yang jam, maksudnya dah tak dapat dah ni. Okey. So try tengok. Ingat V adalah akhir. Maksudnya halaju akhir dia. U adalah awal dia. Okey. So kita kena tengok dekat sini. Kereta mula-mula dia at rest. Pegun. Pegun berapa? Kalau pegun berapa laju? Berapa halaju dia? At rest. Halaju dia berapa? Kan? Okay. Bila dia tidak bergerak, maksudnya dia tak laju lah. Tak laju dia kosong. Sebab tu cikgu cakap dia dalam soalan tu, dia bagi tahu maklumat-maklumat yang tak ada dalam nombor pun. Okay, maksud cikgu kita tak tahu pun U tu kosong, tapi kita tahu bahawa dia pegun. So bila pegun, U adalah kosong. V adalah 50. Okay, tadi ada student tanya apa maksud masa perubahan. Masa perubahan tu kiranya konsep dia adalah mula-mula dia kosong. Sekarang ni dia berubah menjadi 50. So masa perubahan tu adalah masa yang diambil untuk dia berubah daripada kosong sampai 50. Cikgu ulang, masa perubahan ataupun time tu adalah masa yang diambil untuk berubah daripada kosong jadi 50. Okay, V adalah 50, U adalah kosong, bahagi dengan masa, bahagi dengan 1. Betul ke salah? Okay, kenapa dia salah? Sebab 1 ni cuba tengok betul-betul dia minit. Boleh je minit, tapi isu dia sekarang 50 ni, tengok unit dia. Unit dia dalam MS -1, maksudnya kena saat. Itu pentingnya korang tengok unit betul-betul. So dia kena pakai saat. Jadi bukan 1, dia sebenarnya adalah 60. So 50 bahagi 60, korang akan dapat 0.83. Okay, MS -2. Itu cara dia. Okay, faham ke macam mana boleh dapat 0.83 ni? Okay, decimal point biasanya kita bagi 2 atau 3. Unless dia memang specify, memang dia betul-betul kata okay bagi dalam 3 dan kena ikutlah apa dia bagi. Tapi kalau dia tak cakap boleh je 2, 3. Okay, cikgu nak ulang, nak tanya ni. Okay tak ni? Faham tak? Okay. Mari kita pergi tengok lagi satu. Kita try buat soalan lagi Okay, soalan baru. Silakan. Okay, cikgu tulis dulu formula dia. A sama dengan V tolak U bahagi dengan T. Boleh. Ni tengah buat latihan ni. Silakan. Buat. Oh, by the way, nanti kan bila habis kelas, korang jangan habis dulu sebab ada quiz. Okay, nanti cikgu bagi link untuk korang buat quiz. Nak latihan kan? Ada 10 soalan. Okay, tapi buat yang ni dulu. Nanti kejap lagi cikgu bagi link untuk buat quiz. Okay, Syah betul. Isha betul.
Okay, Syed check balik. Faris betul. Anis check balik. Masukkan betul-betul, pastikan information yang korang masuk tu benda yang betul. Maksudnya 20 tu yang mana satu? A ke, V ke, U ke, T? 4 tu yang mana? Kena tengok betul-betul. Okay, bukan juga Akmal, bukan. Okay, Zinira betul. Syafana betul. Okay. Afiq betul. Putri Nur Syahira betul. Putri Nur Syahira unit awal salah tapi nombor dah betul. Dina betul. Syed betul. Syamil salah. Okay. Tengok satu-satu. Dia kata sebuah kereta memecut. Mula-mula kita ada kereta. Okay. Ni asal-asal. Ini akhir. So asal-asal U dia berapa? 20. Okay, lepas tu dia tanya berapa V. Kan sebab dia tanya berapa hal laju selepas 4 saat. Okay, lepas tu pecutan adalah 4. Maksudnya A adalah 4. Masa dia pun 4 juga. So A adalah 4 sama dengan V yang kita tak tahu tadi tu kan. Tolak dengan 20 bahagi dengan 4. Okay, cikgu nak confirmkan korang yang pasal ni faham tak? Maksudnya 4 macam mana boleh masuk jadi 4. U tu simbol untuk hal laju awal. Maksudnya asal-asal dia apa? So U tu adalah hal laju yang mula-mula. Dia start dengan berapa laju dia? Okay, V tu adalah last kali laju dia berapa? Macam tu lah. Alright, so sekarang ni 4 bawa ke atas, 4 darab 4 korang akan dapat 16. 16 ni adalah V tolak 20. Okay, so kalau macam tu, bawa je lah pergi sana. So kita akan dapat V sama dengan 16 tambah 20. So kita dapatlah 36 ms negatif 1. Ingat bila ada pecutan maksudnya dia makin laju. Bila ada pecutan maksudnya dia makin laju. Kalau tak ada pecutan, hal laju dia sama je. Okay, fikir sekejap Brain dulu, try untuk fahamkan steps ni. Okay. So, boleh dapat tak kenapa jawapan dia adalah 36 ms negatif 1? Masih boleh brain ke korang? Okay, kalau cikgu padam sekejap, cikgu nak tanya soalan sekejap. Cuba korang tengok dekat sini, ni yang tadi tau. Okay. Sebuah kereta, sekejap, tak apalah sekejap. Sorry. Okay, cikgu tukar soalan, cikgu tukar situation Bayangkan korang ada satu kereta kat sini. Okay, dekat sini kereta ni dia punya laju awal-awal adalah 30 ms negatif 1. Lepas tu dia pun jalan, dia gerak. Selepas 15 saat, maksudnya selepas masa 15 saat, dia punya laju adalah 30 juga. Okay, sekarang ni cikgu nak tanya, berapa pecutan? Berapa acceleration dia? Okay, Syafana, Syamil, Faris, Harif, Adina betul. Anis, Syah betul. Okay. Korang kena ingat bahawa pecutan ni adalah makin laju. Okay.
So dalam kes ni dia tak makin laju kan, so tak adalah pecutan. Cikgu repeat, pecutan tu adalah apabila sesuatu tempat tu dia makin laju, sesuatu objek tu dia makin laju. Tapi dalam kes ni tak ada, dia tak makin laju pun, daripada 30 still 30. So pecutan dia adalah kosong. Ataupun kalau korang nak buat formula, A sama dengan V tolak U bahagi dengan T. Kalau nak juga kira kan, V dia adalah 30. U dia pun 30 juga bahagi dengan 15. So kosong bahagi 15 dapatlah kosong. Okay, faham ke? Ingat kalau time jalan kira tu kena tulis unit sekali, tak payah pun tak apa. Final tu yang penting. Nak tulis boleh je, tapi kalau tu cikgu tak ni lah. Okay, so kalau kosong perlu ke tidak tulis unit, dia macam ni. Technically sebenarnya kosong tu kosong lah kan. Tapi dalam buku teks dia tulis unit. So kita follow buku teks. Buku teks tulis unit, kita pun ikut. Dia kata tulis unit, kita tulis unit. Okay, boleh ke tulis tiada pecutan? Dia depend pada soalan. Okay, kalau soalan tanya ada pecutan ke tak ada pecutan lah. Ataupun pecutan adalah sifar. Okay. Dapat setakat ni. Okay. Alright, sekarang ni kan Cikgu Padam, kita recap balik apa yang kita dah belajar pada hari ini. So pertama tadi kita belajar pasal sesaran ataupun displacement versus distance. Jarak dengan what? Apa bahasa campur-campur ni? Kejap. Sesaran dengan jarak. Okay, displacement dengan distance. Katakanlah objek bergerak daripada A pergi ke B. Lepas tu dia pergi ke C. Okay. So katakanlah ini 3, ini 4. Okay, dia bergerak daripada A pergi ke B, pergi ke C kan? So jarak dia berapa korang? Jarak jarak. Jarak tu adalah yang betul-betul dia lalu. Jarak dia adalah 3 tambah 4. So kita akan dapat 7 meter. Very good. Okay, sesaran. Sesaran adalah shortcut. Berapa shortcut dia? Okay, so shortcut dia yes. Tengok betul-betul shortcut dia daripada A ke C, straight line. Okay, very good. So sesaran dia kenalah kira 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2, final dia korang akan dapat 5 meter. Okay, arah sinilah. Betul. Okay, lepas tu daripada sini katakanlah dia punya masa yang diambil adalah 2 saat. Time taken dia adalah 2 seconds. Berapa dia punya laju? Laju ataupun speed. Berapa dia punya laju? Ingat balik. Okay. So laju adalah jarak bagi masa. So jarak kita adalah 7, masa kita adalah 2. So jawapan dia 3 ms negatif 1. Okay. So sekarang ni hal laju pula ataupun velocity berapa?
3.5, sorry 3.5. Salah pula. Sorry, thank you Ain. 3.5 yang tadi. Alright, so berapa ni hal laju ni? Okay, so hal laju dia adalah sesaran bahagi masa. So sesaran kita adalah 5, masa kita adalah 2. So 2.5 ms negatif 1. Itulah sesaran. Okay. Lepas tu, tak bagi. Lepas tu, kenapa ambil 5? Sebab formula untuk hal laju adalah sesaran bagi masa. Okay. So sesaran kita adalah 5, jadi sesaran bahagi masa lah. Gitu. Okay, so anyway, yang kedua tadi kita belajar pasal pecutan. Okay, katakanlah ada satu objek ni mula-mula dia, okay, kita try korang try yang ni, mula-mula dia bergerak dengan 2 ms negatif 1. Sekarang dia bergerak, dia jadi, sekejap, bagi cikgu kira sekejap. Sekarang dia jadi 22 ms negatif 1. Katakanlah pecutan dia adalah 4 ms negatif 2. Berapa masa yang diambil? Cikgu ulang, objek ni mula-mula 2 ms negatif 1. Lepas tu kan dia memecut dengan 4 ms negatif 2. Sampailah dia jadi 22. So berapa masa yang diambil? Kalau korang susun nombor tu betul-betul mesti tak salah. Okay, so kena susun betul-betul, pastikan faham setiap satu dalam tu apa maksud dia. Okay, so jom kita tengok dekat sini. Mana tu? Okay, so formula kita tadi adalah A sama dengan V tolak U bahagi dengan T, kadar perubahan hal laju kan. Okay, so A dia adalah 4 sama dengan V akhir, U awal. So akhir dia adalah 22, awal dia adalah 2. Bahagi dengan masa. So tukar tempat, T adalah 22 tolak 2 dapatlah 20. Bahagi dengan 4. So korang akan dapat 5 saat. Itulah yang kita belajar selama sejam, okay, daripada tadi. Inilah dia bendanya. Ringkasannya dekat skrin ni. Okay, korang okey tak ni? Faham tak apa yang berlaku? Okay, so itulah dia. Tiba-tiba skip kan? Sekarang ni dah tiba-tiba dah chapter 2. Okay, so macam tu lah. Ingatlah maklumat ni sampailah korang masuk chapter 2 nanti. Okay, tapi siapa yang masih free, chapter 1 adalah pengenalan. Chapter 1 adalah pengenalan. Okay, kena belajar juga tapi cikgu terus skip pergi 2. Okay, ni cikgu hantar dekat korang link untuk jawab quiz. Jawablah, tengok siapa dapat 1, 2, 3. Go. Cuba. Tekan je dekat link. Lepas tu masukkan nama